Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fajriah Kasrina Betty Dazri. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Simpang Rawai, Marang, Terengganu. Dan kod sekolah saya ialah TPA 4019. Hari ini, saya akan membentangkan buku kegemaran saya yang berjudul Desa dan Budak Bandar. Buku ini menjadi buku pilihan hati kerana ianya syarat dengan ikatan kekeluargaan dan nilai murni yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Buku ini buku fiksyen yang mempunyai muka hadapan yang amat menarik perhatian. Buku yang dikarang oleh Saridah Hamid ini telah diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad pada tahun 2018. Buku ini mengandungi sebanyak 126 halaman bercetak dan harga yang dijual adalah sangat berpatutan, iaitu RM20 untuk Semenanjung dan RM25 untuk Sabah dan Sarawak. Desa dan Budak Bandar dikategorikan dalam golongan sastra dan novel kanak-kanak yang amat menarik dan memberi kesan yang mendalam terhadap pembacanya. Di dalam buku ini, tajuk yang diberikan dan dikongsikan amat menarik perhatian pembaca dan alangkah bezanya apa yang saya fikirkan jika dibandingkan apa yang dinukilkan di dalam buku tersebut. Saya sangat menyukai dan meminati cara penulisan yang disusun menjadi sebuah cerita yang sedap dibaca. Desa dan Budak Bandar sesuai dibaca oleh pelbagai peringkat umur. Sekali baca, mesti terpaut hati untuk membaca berulang kali. Ini yang saya alami apabila membaca buku ini. Buku ini mengisahkan tentang keluarga Amar yang baru berpindah ke Desa Rambutan Gading kerana mengikut ayahnya yang dipindahkan ke sana. Pada mulanya, Amar dan adik-adiknya, Fakri dan Safiah, berasa bimbang akan penerimaan warga kampung dan keupayaan mereka untuk menghadapi kehidupan di kampung. Mereka telah terbiasa dengan kemudahan yang lengkap dan situasinya kini amat berbeza. Encik Yasir, bapa Amar dan Puan Rukayah, ibu Amar amat bimbang akan anak-anaknya tidak dapat menerima situasi baharu ini. Namun, keadaan tenang serta keramahan warga kampung menerima mereka yang baru berpindah sedikit sebanyak memberi keselesaan buat Amar sekeluarga kerana Desa Rambutan Gading begitu asing bagi mereka. Desa ini terletak di utara dari Kuala Lumpur. Kepribadian Amar juga boleh dicontohi kerana sangat patuh kepada ajaran dan didikan daripada ustaz di sekolahnya. Setiap tindak tanduknya akan disertakan dengan ucapan kalimah tertentu bagi mengelakkan gangguan daripada jin dan syaitan. Pada mulanya, Amar tidak dapat melupakan segala kenangannya bersama teman-teman, saudara mara, jiran-jiran, guru-guru dan ustaz yang disayangi. Paling terkesan, sahabat baiknya, Hamidin, yang telah bersahabat sejak kecil dan hubungan mereka bagaikan isi dengan kuku. Mereka saling bersaing untuk menghafal surah-surah pendek yang disuruh oleh ustaz. Amar akan tersenyum apabila mengenakan kembali kenangannya bersama sahabatnya itu. Kelebihan yang dikarapkan dalam buku ini juga dapat ditonjolkan oleh sikap Encik Yasir sendiri yang sangat menekankan ilmu agama terhadap anak-anaknya. Sejak Amar berumur 7 tahun lagi, dia sudah diajak oleh ayahnya ke masjid. Lebih-lebih lagi sejak Amar dan adiknya sudah bersunat.
Masa berlalu pantas. Amar dan adik-adiknya mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Desa Durian Kuning. Di sini sikap ramah dan tamah Amar menjadikan dia murid yang mudah didekati. Walaupun baru berpindah, namun ada kawan yang sering menemaninya, iaitu Nakib, Dewi, Irfan dan juga Aiman. Melalui hubungan dengan rakan-rakan ini, Amar dan adik-adiknya dapat menyesuaikan diri dengan baik. Tanggapan mengenai kampung sebelum ini hilang begitu sahaja kerana bagi Amar mungkin kampung inilah tempat tinggal mereka untuk menimba ilmu dan membesar menjadi anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa yang mereka sayangi. Terdapat beberapa nilai yang boleh kita contohi daripada cerita ini. Pertama, nilai ajaran yang diterapkan oleh Cik Yasir yang mendidik anak-anaknya membaca Al-Quran sejak berumur 6 tahun dan solat berjemaah di masjid seawal usia 7 tahun. Amalan ini dapat meningkatkan nilai kerohanian terhadap ilmu agama yang semakin mencabar kini. Kedua, hubungan kekeluargaan yang saling menghormati antara satu sama lain dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia dan harmoni. Ketiga, sikap ramah dan tidak sombong memberi kebaikan dalam menjadikan hubungan silaturahim antara jiran dan kawan-kawan. Keempat, kita tidak boleh bersangka buruk tentang sesuatu perkara kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kelima, kita perlu bersyukur dalam apa jua keadaan kerana bersyukur dapat mengelakkan diri kita daripada kufur akan nikmat yang Allah SWT berikan. Namun, ada sedikit kelemahan yang dapat dilihat pada buku Desa dan Budak Bandar ini. Antaranya adalah tiada bahan grafik dan penggunaan kertas yang kurang berkualiti. Secara keseluruhannya, setiap isu yang diperkatakan dapat disampaikan dengan baik oleh penulis. Saya menyarankan kepada semua untuk membaca buku ini supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan cara kita berfikir tentang sesuatu perkara. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.